ialah kalau kita tengok nilai heat transfer coefficient dan juga friction factor bagi aliran dalam pipe, kita akan mendapati bahawa nilai local heat transfer coefficient dan nilai local friction coefficient adalah lebih tinggi di dalam kawasan entrance region. Berbanding dengan kawasan fully developed region. So sebab inilah penting untuk kita tahu berapa sebenarnya entrance length, entrance length untuk hydrodynamic dan juga entrance length untuk thermal. So salah satu ni akan tamat terlebih dahulu, maknanya lebih pendek daripada satu sama lain bergantung kepada nilai Prandtl number. Sekiranya Prandtl number bersamaan dengan 1, maka kita akan mendapati bahawa LH adalah bersamaan dengan LT. So bagi kes selain Prandtl number bersamaan dengan 1, so salah satu daripada kedua-dua ni akan selesai dahulu perkembangannya ataupun akan mencapai fully developed sama ada thermal ataupun hydrodynamic terlebih dahulu berbanding dengan yang lainnya. So yang kita panggil sebagai fully developed region adalah region apabila kedua-dua thermal dan juga hydrodynamic ni telah pun mencapai fully developed state. So kalau kita tengok nilai H dan juga nilai F ni penting. Nilai H ni adalah untuk kegunaan kita dalam heat transfer. Kalau kita ingat, kita pakai Newton Law of Cooling. Q convection sama dengan HA delta T. So H ni adalah merujuk kepada nilai H. So nilai H dalam entrance region lebih tinggi berbanding dengan nilai H dalam fully developed region. Sama juga kesnya bagi F. F ini dikenali sebagai friction factor. Friction factor. So friction factor ni dia mirip kepada friction coefficient. Cuma ini adalah faktor yang kita guna bagi internal flow. Tujuan dia adalah untuk kita mencari delta P. Ini kita akan bincang nanti dalam laminar dan juga turbulent flow punya topik. So delta P ini adalah mengukur kadar kehilangan tekanan. Sama macam kita ukur drag force dalam external flow. Kita ukur drag force untuk mengenal pasti berapa sebenarnya rintangan kepada aliran udara. Dalam kes ni, kita mengukur delta P ataupun pressure loss untuk mengetahui berapa sebenarnya rintangan dalam pipe terhadap aliran yang dibekalkan. So disebabkan dua-dua value ini berbeza untuk dua region ini, so penting untuk kita betul-betul faham sama ada kes kita melibatkan pertimbangan entrance region ataupun tidak. Sekiranya kita punya kes, sekiranya total length of the pipe, let's say total length of the pipe adalah jauh lebih besar berbanding dengan LH ataupun LT. Kita tengok yang mana dulu yang lagi panjang. So kita akan menyimpulkan bahawa kita boleh assume the flow as fully developed flow along the pipe. So maksudnya nanti bila kita buat analisis, kita pakai analisis untuk cari nilai H, cari nilai F untuk fully developed region punya correlation ataupun formulation. Tapi sekiranya LH
dan juga LT ini signifikan, so kita terpaksa mengambil kira kewujudan entrance region ni. Kerana apa? Kerana kita tak nak kita under design ataupun over design kita punya sistem. Contoh, sekiranya kita ada panjang pipe. Okay, saya tulis sikit. Sekiranya kita ada panjang pipe, okay, yang separuh daripada panjang pipe ini merupakan entrance length. Okay, merupakan entrance length. Okay. So, kalau kita sekarang ni design untuk kita panaskan air, contoh kita supply air pada T inlet something. So, air ni akan keluar daripada pipe ni pada T exit. So, kalau kita nak panaskan dia, so bila kita design, sekiranya kita menganggap seluruh panjang pipe ni adalah fully developed region, maka TE kita akan exceed target TE, target exit temperature. Kenapa? Sebab nilai H yang berlaku kat sini, yang dalam entrance region, nilai H dalam entrance region ni adalah jauh lebih tinggi berbanding nilai H yang kita sekarang gunakan dalam fully developed region. So, sepatutnya kita kena ambil nilai H, entrance length, untuk kita kenal pasti nilai Q yang kita berjaya serap di sini. Kemudian kita cari pula nilai Q yang berjaya diserap dalam fully developed region menggunakan fully developed region punya correlation. Tapi sebab kita assume semua fully developed, so kita akan mendapati nilai Q yang kita dapat tadi jauh lebih rendah. Kerana apa? Kerana nilai H, nilai H ini lebih tinggi dalam entrance region berbanding dengan dalam fully developed region, di mana kita tengok yang kat sini. Okay, so sebab tu penting untuk kita betul-betul tahu sama ada kita akan mempertimbangkan kes fully developed region ataupun kita perlu pertimbangkan kewujudan entrance length dalam analisis yang kita buat. So, untuk kita mengenal pasti nilai entrance length ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu sama ada kita punya aliran tadi adalah aliran lamina ataupun turbulent. Okay, so bagi lamina flow, entrance region untuk hydrodynamic boleh diberikan oleh 0.05 Reynolds number didarabkan dengan D. Manakala untuk thermal pula diberikan oleh 0.05, masih sama, tinggal lagi kita perlu darabkan dengan Prandtl number. So, ni untuk lamina flow. So, daripada sini kita akan tahu sama ada signifikan ataupun tidak entrance length bagi lamina flow. Sekiranya kita sedang mempertimbangkan kes turbulent, turbulent flow, so nilai LH bagi turbulent flow boleh dianggarkan sama dengan nilai LT, di mana dia diberikan oleh 10 kali diameter. Okay, so ini adalah rumus yang kita boleh gunakan ataupun correlation yang kita boleh gunakan untuk mengenal pasti nilai entrance length. So, mula-mula kena kenal pasti dulu sama ada kita sedang mempertimbangkan lamina flow ataupun turbulent flow. Daripada situ kita boleh pilih correlation untuk kita kenal pasti berapa panjang entrance length. Kemudian kita comparekan entrance length kita dengan total length of the pipe. Okay, sekiranya tak signifikan, panjang entrance length tu terlalu pendek dibandingkan dengan panjang keseluruhan pipe, maka kita boleh assume analisis yang kita akan buat adalah menggunakan pakai solution ataupun correlation yang menganggap bahawa keseluruhan flow adalah fully developed flow. Okey, itu dulu. Kita akan sambung lagi selepas ini untuk constant surface heat flux.